ini sementara kita menunggu solat Jumaat. Dan kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana dalam kesibukan masanya dapat juga menerima undangan kita untuk menyampaikan tazkirah pada Jumaat ini sementara kita menunggu solat Jumaat nanti, insya-Allah. Bagi tidak melengahkan masa, tak ada masa hormatnya, silakan Ustaz menyampaikan tazkirah beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillah. Yang saya muliakan Tuan Haji Jamaluddin Mat, Pengurusi Masjid, Datuk Haji Bahari, Timbalan Pengurusi, tuan-tuan ahli-ahli tangkuasa masjid, pegawai masjid, ahli-ahli jemaah, tuan-tuan hadirin yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada tengah hari ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan sekali lagi lah di sini. Ya. Jadi antara soalan yang banyak masuk dekat saya berkaitan dengan pentadbiran lah sebelum saya start ni berkenaan dengan peraturan baru pemakaian mask. Adakah kita menunggu perkeliling daripada negeri ataupun boleh mengikut ada perkeliling baru daripada negeri ataupun kita mengikut perkeliling yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Setakat ni saya dimaklumkan oleh Ketua Penolong Pengarah bahagian pengurusan masjid Tuan Haji Saiful Azizi katanya tak ada perkeliling baru. Kita boleh mengikut perkeliling yang telah ditetapkan oleh kerajaan, Kementerian Kesihatan. Maknanya setakat ni begitulah. Kalau ada nanti dinyatakan perkeliling lain, wallahu alam. Tapi setakat ni begitulah kerana yang terbaru ni hanya melibatkan pada pemakaian mask, ya. Maknanya tidak lagi diwajibkan, melainkan hanya sangat digalakkan, terutama kepada orang yang berumur dan mempunyai kita kata apa, kebarangkalian tinggilah boleh dijangkiti. Jadi oleh kerana pelaksanaan kepada pemakaian mask pun atau penguasaannya pun oleh pihak berkuasa, pihak kesihatan dan pihak polis. Jadi oleh kerana bila Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan arahan tersebut, maka pihak kesihatan dan polis tidak lagi akan mengambil tindakan. Jadi ini itu atau antara alasan mengapa kata Tuan Haji Saiful tu, mana kita ikut keliling yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Mana sudah ada kelonggaran yang baru yang telah ditetapkan. Bermula daripada hari semalam ke kemarin ke? Yang di apa nama ni, sidang media dibuat oleh Menteri Kesihatan. Kemarin ya? 7 bulan ya, kemarin lah 7 bulan ya. Okey. Baik, itu yang terbaru lah kalau dari segi pentadbiran lah. Lain-lain seperti biasalah. Kita pun sudah dibenarkan untuk mengadakan majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Tak ada lagi ada masalah sama ada buat makan ataupun sebagainya di masjid. Baik. Oleh kerana masa singkat, saya bacalah satu hadis Nabi SAW yang semoga dapat kita ambil manfaat daripada perbincangannya. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyah fa adrakahu arabiyyun fajabazahu bi ridaihi jabzatan syadidatan fa nazartu ila safhati
atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad astarat biha hasyiatul burdi min shiddati jabzatihi. Summa qala ya Muhammad mur li min malillahi allazi indaka faltafat ilaihi fadhahika summa amara lahu bi'ata. Satu hari kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ni hadis riwayat sahih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, secara ittifaq pada lafaz. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi pakai apa? Wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyah. Nabi pakai selendang buatan Najrani yang agak kasar ya. Jenis yang kasar lah, macam kain kasar ya, bukan kain lembut ya. Fa adrakahu a'rabi. Kalau dalam bahasa Arab disebut a'rabi ni maknanya orang Arab ulu ataupun orang badui lah, badui. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok yang bela-bela unta dekat tengah padang pasir tu, itu orang badui itu. Dia buat kemah aja. Dia duduk dalam kemah aja. Dekat padang pasir tu dia duduk dalam kemah aja. Lepas tu ada bela unta. Kadang dulu ada lekuk, tak tahu sekarang ni. Dulu dia membawa kita pergi tengok unta dekat situ lah kan. Pergi minum susu unta. Ada orang pergi minum air kencing unta kan. Itu ada khilaf lah di kalangan para ulama tentang air kencing unta ni, kerana ada hadis Nabi SAW yang menyuruh. Jadi tapi sebagai ulama kata suruhan itu khas untuk orang yang ada sakit. Maknanya tapi kalau dibincang dalam fiqh, maksudnya kalaulah benda tu sifatnya haram ya, mesti ada apa penjelasan oleh Nabi bahawa yang boleh minum tu khas untuk tertentu. Tapi ini Nabi suruh minum je kan, untuk orang yang ada sakit. Jadi sebahagian ulama kata dihukumkan dia harus kerana ada hadis Nabi SAW yang menyuruh ya. Tapi ialah saya susu unta pun saya tak apa nak minum, air kencing unta lagi tak lalu lah. Memang tak lah kan. Tak apa lagi cari ubat lain lah ya. Begitulah. Bukan kerana dia bukan satu, maksudnya bukanlah satu benda yang tak ada pilihan ya, terpulang pada kita lah ya. Kalaupun benda tu disebut dengan sifat harus, maka hukumnya harus yang pilihan kepada kita lah ya. Ini semua kalau dalam ilmu usul fiqh ya. Suruhan dan perintah Nabi SAW ni, suruhan perintah atau larangan Nabi ini, para ulama akan kaji, nilai apakah suruhan itu berbentuk wajib, sunat atau harus. Kalau suruhan dia akan ada 3 hukum, wajib, sunat, harus. Kalau benda tu wajib, antaranya benda tu wajib, dia ada ancaman kalau kita tinggalkan. Itu antara kriteria yang ulama kita tengok. Macam contoh, orang yang diperintah kita apa? Solat ya. Diperintah dengan solat. Jadi pada solat tu, kalau orang yang tinggalkan solat, ada dalil atau ada ayat ataupun hadis Nabi SAW yang menunjuk ancaman kepada orang yang meninggalkan solat ya. Di akhirat orang masuk neraka, ditanya mengapa mereka masuk neraka, mereka kata apa? Lam naku minal musallin, kami tak termasuk pada golongan orang yang menunaikan solat. Ataupun maknanya, mudah fahamnya, di dunia lu kami tak solat, menyebabkan masuk neraka ya. Tapi kalau benda tu suruhan, tapi benda tu suruhan yang bukan wajib, maknanya suruhan yang sifatnya sunat, yang ini tak ada ancaman tapi dalam bentuk galakan. Ini contoh kriteria mudah lah. Ada satu kitab ditulis oleh Syekh Qardawi, Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, bagaimana kita memahami sunnah Nabi. Maknanya kalau Nabi suruh, bukan semua wajib. Walaupun Nabi suruh, ada suruhan macam contoh, Nabi suruh mandi sebelum solat Jumaat. Ulama bincang, apakah suruhan ni sifatnya wajib ataupun sunat.
Kata Imam Nawawi rahimahullah, walaupun Nabi sebut perkataan wajib, dan Nabi sebut perkataan wajib, tapi hukumnya sunat. Sampai begitu sekali. Ulama usul fiqh mereka buat kajian lah. Imam Nawawi menunjuk bahawa mandi sebelum Jumaat ni hukumnya sunat. Bahkan disebut sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Waktunya bila? Ulama bincang juga, apakah sejurus sebelum datang solat ataupun boleh dikira daripada pagi tadi. Sebagai ulama kata daripada pagi tadi dikira. Sebabnya sebenarnya dia punya ilah dia, orang sebelah sana ni, orang Arab, orang belah-belah sana ni, mereka jarang mandi. Mereka jarang mandi. Jadi paling-paling tidak Nabi suruh mandilah hari Jumaat, nak datang Jumaat ni, datang duduk ramai-ramai ni, wangi-wangi sikit, badan bagi bau wangi sikit, duduk ramai-ramai ni. Itu salah satu ilah dia. Sebab suruhan Nabi suruh mandi tu tadi, sebab mereka jarang mandi. Kita orang Melayu ni sehari pun 3 kali kadang-kadang. Ya. Sampai kadang-kadang pergi ke Mekah ke pergi mana, musim panas, dia kata sampai kat sana kalau panas jangan terus mandi. Kan? Sebab nanti demam. Tak, dia nak mandi juga. Sebab dia kata tak boleh, tak biasa, nak mandi juga. Rupanya kita kalau berubah cuaca daripada panas ke sejuk ataupun sejuk ke panas, tak boleh mandi. Nanti dulu, bagi badan kita biasa dulu, baru boleh mandi. Ya. Jadi suruhan ni ada kalanya sunat. Petunjuk dia Nabi galakkan tanpa ancaman. Contoh banyak lagi lah. Contoh-contoh yang kita tahu galakkan untuk kita solat berjamaah sebagai contohnya, kan? Solat berjamaah di masjid itu suruhan yang Nabi suruh, tapi dia bukan dia bukan wajib lah. Kerana memang ada hadis Nabi kata, kalau boleh, kalaulah aku dibenarkan, saya aku bakar rumah orang yang keliling masjid ni, yang mendengar lawangan azan tapi tak datang. Tapi tak boleh. Mana ancaman tu Nabi kata kalau boleh memang aku nak buat, tapi tak boleh. Menunjukkan kepada hukum dia tidak wajib. Ya. Tapi mazhab Hambali semayang berjemaah ni wajib. Mazhab Hambali. Ya. Lepas tu tuan-tuan tengok kalau sebelah Arab, bila azan je dia tutup kedai, tutup semua, dia semayang berjemaah. Kalau tuan-tuan pun pergi mana-mana tempat belah-belah orang mazhab Hambali ni, kalau katalah kita berhenti naik bas, kita pergi semayang seorang-seorang kat sana, dia mesti tegur punya. Dia mesti akan tegur kita, suruh semayang berjemaah. Sebab faham dia semayang berjemaah ni wajib. Mazhab dia. Ya, tak salah lah kan. Mazhab dia menghukumkan solat berjemaah itu wajib. Kita hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, ada jemaah satu qaryah, ya. Fardu kifayah. Tapi selain daripada itu kita disunatkan, digalakkan, ya. Namun galakan ni satu galakan yang sangat digalakkan lah, sunnah muakkadah dia panggil. Kerana pahalanya sangat besar. Orang yang datang ke masjid ni, satu langkah dia diampunkan dosa, diangkat satu darjat. Iaitu tak ada di rumah. Kalau kita semayang berjemaah di rumah, dapat juga pahala 27. Kan? Kata para ulama. Tapi satu lagi kelebihan orang datang semayang berjemaah di masjid ni, yang pertama langkah dia tu, yang kedua bilangan. Kata Nabi SAW, semakin ramai berjemaah, semakin banyak pahala dia akan dapat. Kan? Semakin banyak pahala kita akan dapat bila kita solat berjemaah. Jadi untunglah orang yang datang solat berjemaah di masjid. Baik. Jadi cerita ni tadi, balik pada cerita ni, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, fajabazahu biridaihi jabzatan syadidatan. Tiba-tiba dia tarik selendang Nabi SAW dengan kuat. Ya, dia tarik. Fa nazartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad assarat biha hasyatul burd min syiddati, sampai berbekah. Sampai berbekah bahagian lahir Nabi lah, sebab dia lah benda tu kasar, dia tarik dengan kasar, kan? Kemudian dia kata apa? Dia kata ya Muhammad. Panggil Muhammad je. Yalah, orang kita kata orang Badui ni, ada hadis Nabi kan, dia kencing kat Masjid Nabawi kan.
Demo ni kira macam orang yang tak ada pelajaran lah. Orang tak ada pelajaran, orang yang kira pemikirannya terlalu rendah. Orang yang di peringkat yang kita kata tak boleh nak samakan dengan keadaan kita. Ya. Macam mana saya buat kias, kadang-kadang ya, untuk makluman tuan-tuan lah, isu dakwah kepada orang asli. Saya bukan merendahkan semua orang asli. Orang asli ada yang dah naik taraf sikit pemikiran dia. Tapi isu dakwah kepada orang asli, ramai orang kadang-kadang salah faham. Orang ingat jabatan agama ni pergi je mengislamkan demo, lepas tu biar je. Demo ni tak tahu apa, tak pandai apa. Sebenarnya tuan-tuan, cabaran nak mengajar demo ni 3, 5, 10 kali ganda berbanding kita nak ajar orang lain di luar di kawasan kita ni. Saya selalu tanya dengan saya punya penggerak masyarakat orang asli, mau balik kita. Okey, contohnya kita nak bagi dia pandai baca Quran, berapa lama? Kita di sini ada dicipta kaedah boleh baca Quran cepat, 7 hari boleh baca Quran. Ada yang sebulan boleh, 2 bulan boleh baca Quran. Tapi tanya, boleh tak kalau orang asli kita bagi guna konsep kaedah yang sama, boleh tak? Dia kata tak boleh ustaz, tak mau. Ini saya pun akui, saya pun pergi. Dia kelas dia kalau tak ada kita bagi allowance tak datang. Kena bagi allowance RM5 sekali kelas. Bukan kita kata bila kita datang ni sekarang sambil-sambil dia ni, sambil-sambil dia main ke, sambil-sambil dia apa. Kadang-kadang dia tak datang, kita tanya ngapa? Pergi hutan ustaz. Buat apa? Pergi cari makan. Jadi keadaan itu berbeza. Sebab itu kalau saya bagi contoh, fatwa kita menetapkan mu'allaf bagi bangsa-bangsa lain 3 tahun. Mu'allaf. Tempoh untuk kita panggil seseorang tu mu'allaf, dah ada fatwa dah 3 tahun je. Lebih pada tu tuan-tuan jangan panggil mu'allaf lagi. Kadang-kadang dekat pejabat saya tu nama Ustaz Azmi. Ya. Orang duduk sini ke Taman Jati ni kan. Islam 20 tahun lebih lah. Bahkan dia duk ngajar orang. Kadang sembang-sembang dia kata, "Oh, yang Ustaz mu'allaf tu ya?" Mu'allaf lagi. Mu'allaf ni maknanya hati baru berjinak-jinak dengan Islam ya. Itulah. Tapi tak apalah, orang dah terbiasa. Cuma nak khabar itulah. Tapi kalau orang asli ni kita nak bagi 3 tahun tak boleh tuan. Tak boleh. Saya ada kita buat kajian sikit itu hari, kemudian kita buat target lah 10 tahun. 10 tahun. Jadi ini yang nak tunjuk contoh orang Badui ni dia macam itulah. Berhadapan dengan Nabi. Orang ialah sahabat-sahabat ni geram tak kira lah. Suka-suka dia je boleh tarik rentap macam tu. Sedangkan Nabi ni seorang yang sangat dihormati. Kita kata tak payah orang lain lah kan. Pengurusi masjid ke, tuan imam ke kita ke kan, yang kita atau ustaz-ustaz yang mengajar sini, tiba-tiba tengah mengajar bagus je, rap dia tarik. Kita pun nampak dia ni apa ni korang ajar ke ni? Baik. Kemudian dia kata apa? Ya Muhammad, murli min malillahi allazi indaka. Bak sini apa? Aku nak kamu bagilah aku apa yang patut kamu bagi daripada harta Allah. Harta Allah yang ada di sisi kamu. Kemudian faltafat ilaihi fadhahika. Boleh gelak lagi. Kemudian Nabi SAW tengok pada dia dan Nabi tersenyum gelak dan kemudian apa? Summa amara lahu bi ata. Kemudian Nabi kata pada sahabat-sahabat yang ada, okey, bagi apa yang dia nak, bagi apa keperluan dia. Maksudnya dia mungkin nak minta ni lah kot, minta apa bantuan ke apa ke, tapi caranya tu cara kasar kan. Tidak datang tanya elok-elok apa salah kan, tapi itu mungkin pada dia tak ada apa-apa. Pada adat budaya dia mungkin jumpa orang rentap sikit bagi tahu apa dia nak, boleh jadi. Tapi Nabi SAW itu sikap Nabi tak marah. Nabi tak marah. Nabi tak melenting kalau kita tak boleh tahan tu. Ya. Ini salah satu benda yang kita kena latih lah tuan-tuan. Saya pun sama, bukan kita, saya pun sama. Melatih diri kita dengan bersabar,
terutamanya melibatkan diri kita sendiri. Nabi SAW tidak mudah sabar kalau melibatkan agama, melibatkan Islam. Tapi kalau melibatkan diri Nabi, Nabi memang sangat bersabar. Kalau orang kata Nabi ke, orang buat apa atas dirinya, Nabi okey je. Ya. Tapi kita yang tu tak tahan ni. Ha. Kita tak tahan. Contohlah ya. Contoh. Saya orang selalu duk panggil Al-Fadil, Al-Fadil, Al-Ustaz. Ya. Tiba-tiba pergi satu tempat, dia mau panggil saya encik je. Encik pun bagus dah tu. Tapi hati terasa tak? Mesti ada punya. Itu menunjukkan kita tak cukup baik lagi. Kan? Encik je panggil aku. Contoh. Kan? Contoh. Padahal dia bukan kenal kita pun. Dia panggil encik pun dah bagus dah. Kan? Dia panggilnya hoi je. Kan? Dia panggilnya tu gelaran yang lebih teruk. Tapi kadang-kadang itulah kelemahan. Yang ini saya cakap dalam bab hati ni, dalam bab dalaman ni Nabi SAW selalu mengajar kita untuk membersihkan hati ni dia perlu latihan. Ya. Bersabar ni perlu latihan. Untuk buat baik pada orang pun perlu latihan. Maksud saya, kalau kita belajar bidang tasawuf, kita jangan, saya selalu sebut, kita jangan belajar teori je. Kita belajar akhlak mahmudah, perkara-perkara yang baik dan juga mazmumah, benda-benda yang buruk. Tapi kita kena berlatih. Kita kena latih selalu. Dalam kehidupan harian kita mesti latih. Contoh, tiba-tiba satu hari macam tadilah, orang panggil kita dengan panggilan yang tak baik ke ataupun biasa je, kita kena lapang dada. Kita kena ingat, oh tak apa, ini ujian Tuhan. Tak ada apa pun. Kan? Kita rasa sabar. Kita tengah bawa kereta, orang potong kita. Kan? Masa tu tindakan kita nak potong balik ke atau nak sabar? Ini selalu kadang-kadang kalau kita kita tak latih, kita akan buat benda yang merugikan kita sebenarnya. Contohlah di rumah pun kadang-kadang kan, kalau isteri kita cakap lebih kurang, contoh, apa tindakan kita? Kita nak sabar ke nak lawan balik? Nak maki hamun balik? Ini contoh yang kita nak cerita ni, contoh yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau pasal diri kita ni, kita kena banyak bersabar. Dan sabar ni dia perlu latihan. Ada orang pernah tanya saya, Ustaz, kenapa ya dulu almarhum Tuanku Nik Aziz, dia cuci tandas, dia kadang-kadang dia buat kerja-kerja tu. Saya kata itu salah satu latihan dia untuk menurunkan taraf diri dia, di sisi diri dia pada diri dia. Sebab orang lain memang tahu dia pangkatnya tinggi, menteri besar. Diri dia pun tahu diri dia tu dia menteri besar. Tapi macam mana dia nak turunkan diri dia tu supaya tidak sentiasa rasa diri tu menteri besar? Dia buatlah kerja-kerja siap. Dia buatlah kerja-kerja yang bawah. Ini pun pengajaran daripada imam kita juga, Imam Al-Ghazali rahimahullah, bekerja di pasar. Buat kerja-kerja yang di bawah supaya diri kita diajar. Oh, kita ni bukan besar sangat, kita ni biasa-biasa je. Tapi kalau kita biasa ditatang, biasa buat apa semua kita buat benda yang melibatkan kita besar, hati kita takkan boleh tahan. Hati kita takkan boleh terpelihara. Macam Syekh Al-Buti kata, siapa-siapa guru ataupun ulama, ustaz yang biarkan tangan dia dicium tiap-tiap hari, hatinya takkan terjaga. Ini Syekh Buti cakap. Kan? Ulama pun kalau tangan dia duk bagi orang cium hari-hari, kata Syekh Buti, takkan boleh jaga. Dia akan rasa, memang aku hebat, bagi tangan cium. Kan? Sebab itu antara, itu latihan lah. Supaya kadang-kadang bukan kita sombong, tapi nak jaga hati. Kadang orang nak cium tangan kita, cuba tarik je. Ini tujuan dia, nak jaga hati. Supaya jangan rasa diri itu hebat. Kita kena buat satu benda-benda yang menyebabkan kita ni, kita boleh rasa kita tu biasa je. Kita di sisi Allah
kita ni sama, insya-Allah ya. Mudah-mudahan itulah yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Salah silap saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.